Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 20 Disember 2023. Orang ramai diminta mengambil langkah berjaga-jaga dan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang disarankan Kementerian Kesihatan bagi mengelak jangkitan COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, ini termasuk memakai pelitup muka ketika berada di kawasan sesak dan tertutup selain kerap mencuci tangan. Datuk Dr. Joachim yang juga jurucakap COVID-19 negeri berkata, pematuhan saranan itu penting susulan peningkatan kes COVID-19 sejak kebelakangan ini, terutama musim perayaan Krismas pada 25 Disember ini. Ambillah langkah-langkah yang telah disarankan oleh kerajaan ataupun yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia seperti menggunakan pelitup muka di kawasan yang tertutup dan di kawasan yang lebih ramai orang. Sama-samalah kita menjaga. Datuk Dr. Joachim bercakap kepada pemberita RTM selepas menerima kunjungan hormat Timbalan Pengarah Penyiaran Sabah, Cheryl Simon, di pejabatnya di Wisma Innoprice Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Datuk Dr. Joachim mahu RTM lebih bersedia dalam memerangi berita palsu menerusi pelbagai platform media yang semakin berkembang pesat. Cadangan kerangka mekanisme pembayaran semula 40% hasil persekutuan di Sabah akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Sabah. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO, Datuk Iwan Binidik berkata, cadangan kerangka mekanisme itu mengambil kira isu-isu teknikal kebolehdapatan data berkaitan kutipan hasil persekutuan di Sabah sejak tahun 1974 dan langkah kehadapan yang lebih praktikal. Datuk Iwan berkata sebagai anggota Majlis Tindakan Penyelesaian Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 dan Jawatan Kuasa Teknikal MTPMA 63, beliau akan mengadakan perbincangan meja bulat dengan pemimpin-pemimpin Sabah yang mempunyai kepakaran dalam bidang masing-masing untuk membincangkan kerangka mekanisme yang boleh diangkat kepada kerajaan bagi pembayaran semula 40% hasil persekutuan di Sabah. Beliau menyatakan demikian semasa mempengerusikan perbincangan meja bulat tersebut. Datuk Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, cadangan itu akan dikemukakan melalui perbincangan dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri 2 dan Ketua Menteri Sabah sebelum mesyuarat MTPMA 63 dan jawatan kuasa berkenaan awal tahun depan. Beliau turut mencadangkan agar satu pre-council melibatkan anggota mesyuarat dari Sabah diadakan lebih awal dengan naratif yang sama. Perkembangan banjir di Sandakan. Seramai 38 orang terdiri 7 keluarga ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Kampung Pertanian Baru 25 petang semalam susulan berlaku banjir kilat di Kampung Garan Nono dan Kampung Pertanian Batu 25. Penolong Pegawai Kanan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sandakan, Japri Patomdang berkata, daripada jumlah itu 32 orang dewasa, 3 kanak-kanak, seorang OKU dan 2 bayi. Beliau berkata meskipun air beransur surut, penduduk terjejas telah ditempatkan di PPS berkenaan sebagai langkah berjaga-jaga berikutan ramalan hujan pada sebelah malam. Sebelum itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan, Henry Idol, memberitahu Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB dan PPS berkenaan telah diaktifkan. Beliau turut meminta semua agensi yang terlibat supaya bersiap sedia untuk tindakan selanjutnya. Kerja-kerja pemasangan saluran paip di Mukim Bunga Raya Daerah Keningau akan dimulakan pada Januari tahun depan dan dijangka siap pada Ogos 2024. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik berkata, apabila siap, ia akan menyelesaikan masalah bekalan air bersih yang dihadapi lebih 2,000 penduduk di Mukim berkenaan yang terpaksa bergantung kepada air graviti dan tadahan hujan. Datuk Robert yang juga adun Bingkor ditemui pemberita selepas lawatan kerjanya di Mukim Bunga Raya bersama Pegawai Jabatan Air Negeri Sabah. Dengan adanya kemudahan bekalan air bersih ini kepada Mukim Bunga Raya,
penduduk kampung setempat sana dapat menghadapi ataupun menjalankan kehidupan yang lebih sehat dengan adanya kemudahan air bersih ini, tidak lagi bergantung kepada air graviti dan selalu mengalami masalah sekiranya bencana alam atau kemarau. Dalam perkembangan sama, Datuk Robert memberitahu daerah kecil Kemabong Tenom melibatkan Kampung Abul Bangkulin dan Ulu Tomani serta Kampung Loboh dan Kampung Enam di Nabawan turut menerima limpahan kemudahan tersebut membabitkan kos pembinaan keseluruhannya sebanyak 25 juta ringgit di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Sukan Sabah Saga 2023. Pasukan sepak takraw Kudat berjaya meraih pingat emas bagi acara regu double lelaki selepas menewaskan Kuala Penyu 2-0 pada perlawanan akhir yang berlangsung di Dewan Seri Sulaman semalam. Pasukan Kudat yang diwakili Muhammad Safiq Rojo, Maxilis Omikol, Azlan Arifin dan Samsul Sairullah mempamer aksi menarik dengan keputusan 21-17 dan 21-13. Kuala Penyu meraih pingat perak sementara Toran dan Papar berkongsi pingat gangsa. Bagi kategori regu double wanita, pingat emas dimenangi pasukan Beluran yang menewaskan Papar dengan keputusan 2-1 pada perlawanan akhir. Pingat gangsa dimenangi bersama pasukan Keningau dan Kota Marudu. Sepak takraw menawarkan 2 lagi pingat emas bagi kategori regu bertiga lelaki dan regu bertiga wanita yang akan berlangsung esok. Sementara itu, setakat pukul 10 malam tadi, Kota Kinabalu mendahului kutipan pingat dengan 10 emas, 4 perak dan 8 gangsa, meninggalkan saingan terdekat Sandakan di tempat kedua dengan 8 emas, 3 perak dan 7 gangsa. Hari ini yang masuk hari kelima menyaksikan 21 pingat emas ditawarkan, membabitkan acara badminton, berbasikal, memanah, olahraga, petong, rugby dan wushu. Acara karate dan golf juga membuka tirai saingan hari ini. Acara badminton yang menutup tirai hari ini menyaksikan 5 acara akhir berlangsung iaitu perseorangan lelaki dan wanita, bergu campuran, bergu lelaki dan wanita. Berbasikal juga menyaksikan 2 acara akhir akan berlangsung iaitu rentas desa Olimpik lelaki dan individu downhill MTB lelaki. Acara memanah pula menyaksikan 1 acara akhir iaitu kompaun perseorangan pusingan Olimpik lelaki. Olahraga turut menawarkan pingat emas dengan 3 acara akhir iaitu 5,000 meter lelaki, 100 meter berpagar wanita dan 110 meter berpagar lelaki. Acara petong dan rugby juga masing-masing menawarkan 2 pingat emas hari ini, sementara wushu yang bermula hari ini menyaksikan 6 pingat emas dipertandingkan. Pasukan Silent FT muncul juara dalam kejohanan bola sepak 9 sebelah Piala Adun Kuala Penyu selepas menewaskan pasukan Kau Tim B pada perlawanan akhir yang berlangsung di Padang Pekan Kuala Penyu. Kemenangan ini membolehkan pasukan Silent FT membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta piala, manakala pasukan Kau Tim B membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000 beserta piala. Tempat ketiga dimenangi pasukan Tempur JR. Hadiah kepada para pemenang disampaikan Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Adun Kuala Penyu, Datuk Limus Juri. Saya tengok begitu banyak peminat-peminat yang datang dan juga belia-belia yang bermain dengan begitu baik. Saya berharap tahun depan kita akan anjur lagi lebih besar daripada apa yang pada petang ini. Datuk Limus berkata sukan bola sepak mampu menyatupadukan semua lapisan masyarakat serta menjadi wadah untuk memupuk semangat persaudaraan. Sebanyak 32 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan tersebut. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.